أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita selawat sama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang hormati Saf Kepimpinan Pengurusan Surau An-Nur Bandar Selamat Selatan Fasa Dwi, Kashabul Fadilah Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah menambahkan rahmat dan barakahnya yang sangat banyak, sebab kita bertemu dalam rumah Allah yang sangat mulia ini. Yang kedua, Allah mempertemukan kita sekali lagi dalam majlis ilmu yang diumpamakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam umpama raudhah
min riyadil jannah, umpama taman daripada taman-taman syurga. Allahumma amin insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lari topik sikit. Bukan berkisah tentang tadabbur Al-Quran, tapi ada kaitan juga pun sebenarnya. Tapi di bawah tajuk Da'watul Anbiya, yakni rintihan para nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah rangkamkan dalam Al-Quran. Kita sedia maklum nabi dan juga para rasul adalah kelompok manusia yang tertinggi sekali, di kalangan yang terbaik. Dan hari ini kita tak mampu nak capai darjat tersebut sebab dah tamat dah. Last sekali diberikan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini ada orang mengaku jadi nabi akhir zaman dan sebagainya, kita tahulah memang sesat teruk tu. Sebab taraf tu tak dapat capai dah. Sebab dah tak ada. Bawah dia wali mungkin boleh kita capai. Tapi Allah saja mengetahui siapakah wali dia. Kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu dekat wali, kecuali nama kita wali. Nama Waliuddin, nama dia wali itulah. Tapi kalau nak kata dia wali Allah, wallahu a'lam. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita buka Al-Quran, kita bermula daripada suratul Fatihah sampai minal jinnati wan nas, kita akan dapati banyak kisah berkisah tentang nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nama nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, nabi siapa? Tuan-tuan, soalan Cikgu Mas. Budak jahdu berjawab pun ni. Nama nabi siapa yang paling banyak Allah sebut dalam Al-Quran? Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua? Tak tahu Ustaz yang paling banyak ni. Yang paling sikit? Sudah, tak apalah. Nama nabi kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa kali sebut dalam Al-Quran? Nabi Muhammad berapa kali? 2, 3. Ustaz tak ingat Ustaz. Sampai surah Muhammad ada. Nama nabi kita 5 kali. 4 dengan nama Muhammad, 1 dengan nama Ahmad. Tapi hari ini tak nak cerita tentang tu lagi. Semua nak bercerita tentang, kita ambil daripada nabi yang pertama, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Sebab dalam Al-Quran yang kita lihat, Allah datangkan kisah para nabi ini. Datang kita kisah para nabi, para rasul, tujuannya untuk apa? Untuk sebagai contoh tauladan kepada kita semua. Walaupun kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita kena tahu juga cerita Nabi Adam dulu macam mana, Nabi Idris macam mana dan sebagainya, untuk iktibar kepada kita semua. Sebab apa? Allah rangkamkan dalam Al-Quran. Dalam suratul An'am Allah berfirman, menyatakan ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Kata Allah, mereka itu, siapa mereka itu? Golongan para nabi. Bahkan ayat ini ditujukan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina hadallah. Kata Allah, mereka itu start daripada Nabi Adam sampailah Nabi Isa alaihissalam, sama ada yang kita tahu ataupun tak tahu. Dan kita tahu 25 orang nabi. Para nabi itu banyak. Ada lebih 124,000 nabi. Rasul ada berapa? 313 banyak. Bahkan kata Allah, ulaikal ladzina hadallah. Mereka itulah yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fabihuda muqtadi, kata Allah. Jadi menerusi petunjuk mereka itulah untuk kau contohi, kata Allah pesan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabihuda muqtadi. Nabi-nabi ini sebagai contoh untuk ikut dan sebagainya. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir, sebagai penutup khatimul anbiya. Bahkan kepada nabi, ketua para nabi, sebab apa?
Allah minta dia ambil iktibar, cerita kepada Nabi Adam dan sebagainya sampai Nabi Isa. Sebab itu kita lihat kehebatan baginda Nabi SAW bukan sahaja dicupuri oleh nabi-nabi yang lain, hatta Nabi Adam pun cemburu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam jumpa ke Nabi Muhammad? Tak jumpa kan? Sebab Nabi Adam manusia yang pertama. Tetapi Nabi Adam dah menunjukkan kecemburuan, dah menunjukkan iri hatinya ke atas baginda Nabi SAW. Bukan sahaja Nabi Adam cemburu dengan umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kita perlu lihat kisah bagaimana Nabi Adam ini. Walaupun kita sendiri maklum, saya tak nak cerita bagaimana Adam digoda dan sebagainya. Kita ambil part, kita dah tahulah Nabi Adam makhluk yang pertama Allah ciptakan yang bernama manusia. Dan kita sedia maklum Adam melakukan kesalahan. Dia buat apa Nabi Adam? Makan, orang Melayu kata makan buah khuldi. Dalam Al-Quran tak sebut pun buah tu nama buah apa pun. Dan Quran cuma lah sebut pada Adam tinggal kat dalam syurga, wa kula minha ragada haitsu syi'tuma. Allah pesan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok ini. Allah pesan pada Adam, fatakuna minaz zalimin. Kalau kau dekat dengan pokok ini, kau jatuh pada orang yang zalim. Kalau katalah Adam tu macam kita, katalah bukan kita macam Adam tak boleh. Kalau katalah Adam tu perangai macam kita, cakap dah tahu tak boleh dekat dengan pokok tu, yang cipta pokok tu buat apa? Letaklah pokok tu tempat lain. Kan contoh kita katakan. Kalau dia kata, periuk tu panas tu, jangan dekat kat situ. Anak cakap, dah tu panas ya, alihlah, tapi biar kat situ. Pada macam itulah. Kalau besar dah ada ganti pokok ni, kita berjawab. Kalau Adam tu kau ajar lah ibaratnya, dia jawab, dah tu tak boleh dekat dengan pokok tu, ya Allah, pokoklah pokok tu kat syurga lain, letaklah tempat lain. Kenapa dalam syurga aku ni? Macam tu. Tapi Adam sami'na wa ata'na, dia ikut. Cuma di situ bila mana di dalam Quran sebut makan buah khul, buah kekal, pohon kekal, kita tak boleh buah khuldi kat situ. Okey, tak cerita itu. Lepas Nabi Adam turun ke bumi, ada setengah Adam turun dengan dosa. Dosa sebab dia dekati pokok, bukan dekat dia, tapi dia makan sekali. Bahkan para ulama menyatakan Adam turun di sepadan banjaran Himalaya dekat dengan Asia. Sayyidatina Hawa, isteri Nabi Adam, turun di Jeddah. Itu nama sekarang di Jeddah tu. Asal dari kalimah Jaddatun, yakni nenek. Di Jeddah, Saudi. Okey. Dan mereka bertemu lepas beberapa tahun. Ada kata beratus tahun dan sebagainya. Bila Adam turun, Adam dah bermohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima tak doa Adam? Mula-mula tak terima, tuan-tuan. Ada riwayat yang menyatakan Adam mohon keampunan kepada Allah sebab dia makan buah tu tadi. Bukan dia nak pun, tapi dia terpengaruh, ikut hasutan daripada iblis, syaitan laknatullah. Tak nak makan pun Adam, tapi bila dia makan, Allah murka kepada Adam. Dan Adam nak mohon keampunan kepada Allah bila kat dunia ini, Allah selama je. Riwayat menyatakan Adam bermohon keampunan kepada Allah. Satu, riwayat yang pertama, selama 450 tahun. Bukan 450 minit. Okey lagi lah. Bukan 450 jam, tidak. Tapi 450 tahun, tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah tak ampunkan. Allah biar aja. Ada riwayat yang lain, ulama menyatakan Adam berdoa kepada Allah mohon keampunan selama 1000 tahun. Lama tak? Lama, tuan-tuan. Allah tetap juga tidak ampunkan. Tetapi Allah titipkan doa, Allah ilhamkan doa untuk Nabi Adam panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam Al-Quran dirakamkan doa Nabi Adam. Dekat mana diamnya? Dekat suratul A'raf ayat ke-23, muka surat 153 sebelah kanan atas sekali. Dan doa ini kita dah hafal dah bertahun-tahun, cuma kita mungkin kurang penghayatan. Apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Ini doa Nabi Adam. Janganlah ilhamkan kepada Nabi Adam untuk ucapkan. Tetapi tidak berhenti di situ. Bila mana Nabi Adam ucapkan doa tersebut, walaupun Al-Quran tidak menyatakan penciptaan yang berlaku, tapi ada riwayat dan hadis Nabi SAW menyatakan. Bila Adam banyakkan doa ini kepada Allah, belum diampunkan lagi. Tadi Adam pun fikir-fikir kenapa tak diampunkan. Dan Adam menung-menung dia teringat. Lalu dia kata apa? Ya Allah, haqqi Muhammad. Dia kata, ya Allah, dengan kehormatan Muhammad, dengan kemuliaan Muhammad, dengan kehebatan Muhammad, dengan ketokohan Muhammad, dengan kesertaan Muhammad dan keberkatan Muhammad, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Kami ini menzalimikan diri kami. Kalau Engkau tak ampunkan dosa kami, tak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami jadi orang yang rugi ya Allah. Allah tanya, ya Adam, mana kau tahu nama Muhammad? Mana kau tahu nama Muhammad? Kau sebut. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, fanafakhtu fihi min ruhi. Bila mana kau tiupkan roh ke badan aku sempat dongakkan kepala, dan aku nampak di tiang-tiang arasy Allah, di tiang-tiang syurga tercatat kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata Adam. Aku nampak kalimah tu ada. Jadi aku menyatakan bahawa aku tak tahu Muhammad itu siapa, tapi aku yakin dan percaya Muhammad itu mesti orang yang hebat, sebab kau sandingkan nama dia dengan nama kau, kata Adam. Jadi aku mohon kepada kau ya Allah, keberkatan daripada Muhammad, kemuliaan daripada Muhammad, ampunkan aku ya Allah. Aku sendiri aku, kata Adam. Allah pun ya sodak, kata Allah. Aku ampunkan, kata Allah. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kenapa kisah ini berlaku? Nak menunjukkan kepada kita, seorang manusia atas muka bumi Allah ini, bila mana telah melakukan satu kesalahan, telah melakukan satu kesilapan, cepat-cepat bertaubat, bukan bertaubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara dia bagaimana? Dengan mengaku kesilapan kita, bukan salahkan orang. Kenapa lambat ni? Itulah tadi apalah kacau sebagainya. Tapi dia bilang ni, itulah masalah orang. Kata, ya Allah, aku menzalimi diri aku ya Allah. Sepatutnya aku dikasihan sekian-sekian ya Allah. Kenapa tak boleh ngaji sekarang ni? Itulah dulu masa belajar alif bata, lepas tu ustaz tu pula meninggal. Tak dapat nak ngaji dah. Baru nak ngaji hari ni, hujan lebat pula, tak boleh ngaji dah. Alasan. Kenapa sampai sekarang aku tak boleh baca Quran? Dulu saya hidup susah ustaz, duduk kampung, nak pergi bayar-bayar, nak bayar ngaji pun duit tak ada ustaz, duduk rumah diam-diam. Alasan demi alasan. Patutnya mengaku kesilapan kita. Dulu saya lalai ustaz, saya lupa, saya mau kejar dunia, duit dan sebagainya. Rupa-rupanya baru sedar sekarang ini Al-Quran tu penting, kena perbaiki dan sebagainya. Itu sebab konsep yang pertama tuan-tuan, bila mana kita buat kesalahan, buat kesilapan, cepat-cepat mengaku kesilapan kita. Jangan kita pertikaikan orang, jangan menghukum orang. Sekalipun mata kita nampak orang tu mungkin dia sedang minum arak, na'udzubillah,
Tengok besok dia datang masjid. Kau tak minum arak ke? Dah taubat dah. Tak minum lagi dah. Lusa 3 hari, lepas 3 hari kita jumpa balik. Minum balik orang ni. Itu dia kata dah taubat dah. Hari ni minum lagi. Lepas tu besok dia tak masjid balik. Datang masjid pula. Semalam nampak kau minum. Aku taubat dah. Alah, kau ni taubat main-main. Tak taubat-taubat lah betul-betul. Jangan pertikaikan tuan-tuan. Sebab dia minum arak tak kacau kita. Itu dosa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 1000 kali dia taubat pun kepada Allah, 1000 kali pun dia ulang balik, kita kena menghukum. Tidak tuan-tuan. Allah bersedia menerima taubat hamba-Nya dengan syarat hamba-Nya berazam sungguh-sungguh untuk meninggalkan taubat tersebut. Kalau kata kita buat kesalahan dengan orang, kita minta ampun kepada Allah, dengan orang tu kita kena jumpa minta maaf. Contoh, kita ambil duit orang tu 100 lah katanya, 100. Lepas tu kita cakap sedar, ya Allah, minta maaf lah Mat, aku tercuri duit kau 100 itu hari. Aku minta ampun dah dengan Allah, ampunkan aku ya. Memang minta ampun dengan Allah, tapi kena ganti balik 100 tu. Kena ganti, bukan diam aja. Nanti besok 3 hari, 3-4 hari, sebulan curi balik 100. Mat, aku tercuri lagi Mat, duit kau 100 Mat, tapi tak ampun dengan Allah dah Mat, ampunkan aku ya. Dah 200 dah, kena ganti balik tu kalau dengan orang. Tapi dengan Allah, mintalah banyak kali pun, hatta sampai berbuih lautan pun Allah akan dengar rintihan kita. Kullu ibni Adam khata'un, kata Nabi. Setiap anak Adam itu akan melakukan dosa kesilapan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah datangkan kisah yang pertama berkaitan tentang Nabi Adam, tentang dosa ini. Bukan kita kata, oh itulah Adam, Nabi-Nabi pun dosa juga tuan-tuan. Cerita tu untuk pengajaran kepada kita semua, nak menunjukkan bila buat kesalahan, buat kesilapan, cepat-cepat mengaku kezaliman kita, mengaku kesalahan kita, dan minta ampunlah kepada Allah. Yang kedua, bila panjatkan doa kepada Allah, pastikan kita bermula dengan wassalatu wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Itu yang terbaik. Kalau kita panjatkan doa selawat tak ada tuan-tuan, Nabi Adam pun doa juga pada Allah 1000 tahun, 450 tahun, tapi tak sebut Nabi Muhammad pun. Sampai disebut ke Muhammad baru Allah terima. Artinya kita juga mengharapkan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu perbanyakkan selawat dalam kehidupan seharian kita. Berbalik cerita Nabi Adam tadi, 4 sebab yang menyebabkan Nabi Adam iri hati dan cemburu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa dia? Nabi Adam mengadu kepada Allah, ya Allah, Engkau terima doa aku ini bila mana aku berada di Makkahul Mukarramah, di Mekah sahaja. Aku start turun ke bumi, berada di bandara Himalaya dekat dengan Asia, aku tak terima pun doa aku. Aku jumpa isteri aku ni, contoh jumpa sebagainya pada awal, tak ampunkan juga. Tapi di saat aku doa di Mekah, bumi yang dia berkati, sandingkan dengan nama Muhammad, kau ampunkan dosa aku. Tapi umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam, mereka berdoa dekat manalah, mereka bertaubat dekat negeri manalah, dekat tanah mana pun, kau terima taubat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita tuan-tuan, kita bermunajat dekat surau ini, doa kepada Allah, minta ampun dan sebagainya, Allah terima insya-Allah. Kita bermohon dekat rumah kita siang dan malam, malam kita bangun, malam rumah kita kat mana sekalipun, Allah dengar rintihan kita. Kita dalam perjalanan, jalan raya sekalipun tuan-tuan, tengah duduk jalan jam, kita istighfar, astagfirullahalazim, ampunku ni ya Allah, aku nak cepat sampai ni Allah, tapi jam jalan ni ya Allah, ampunku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Allah dengar rintihan kita. Bukan macam Nabi Adam tuan-tuan, Allah dengar rintihannya di Mekah. Kita tak perlu pun nak pergi ke Mekah doa tuan-tuan, sini pun dapat tuan-tuan. Dan Al-Quran digambarkan tuan-tuan, tempat yang pertama yang mustajabnya doa berada di masjid. Itu tempat yang pertama.
Tempat yang kedua yang Allah mustajabkan doa ialah dipanggil musalla ataupun surau, tempat kita khusus untuk solat. Tempat yang ketiga ikut dalam ranking ni Al-Quran. Yang pertama masjid, yang kedua musalla atau surau, yang ketiga kita panjatkan doa di depan mihrab. Depan mihrab. Apa tu mihrab? Tempat khusus untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ulama fiqh menyatakan paling kurang mihrab itu kita lemparkan sehelai kain khusus untuk solat. Jangan campuri dia dengan tempat makan, jangan campuri dengan tempat tidur. Itu khusus untuk kita solat. Kalau kat rumah ada bilik banyak, satu bilik khusus untuk solat. Kalau rumah tak besar mana, letakkan di hujung ruang tamu ke, di hujung bilik ke, letakkan sejadah, tak payah angkat pun tak apa, lipat saja. Nak menunjukkan itu tempat kita beribadat. Sebab itu tuan-tuan kita kena faham sungguh-sungguh. Itu menyebabkan Nabi Adam cemburu dengan umat Nabi Muhammad ni. Doa bertaubat kat manalah sekalipun, Allah akan dengar dan Allah akan ampunkan. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi Adam, yang menyebabkan aku cemburu kepada umat Nabi Muhammad adalah aku buat satu kesalahan sahaja, tetapi Allah pisahkan aku dengan isteri aku Hawa, kata Adam. Campak jauh. Bukan sekali sejam, 2 jam tidak, tapi beratus tahun untuk aku jumpa isteri aku balik. Tapi umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam, mereka buat dosa banyak kalilah sekalipun, Allah tak pisahkan dia dengan isteri dan anak-anaknya. Itu beruntungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat dosa berkali-kali, Allah tak pisahkan kita dengan isteri dan anak-anak kita. Nabi Adam buat dosa sekali, tuan-tuan, sekali sahaja. Allah murka, Allah pisahkan dia dengan isterinya Sayyidatina Hawa radhiyallahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam cemburu dengan umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam alaihissalam, aku buat dosa sekali sahaja, tetapi Allah campakkan aku keluar daripada syurga. Aku buat dosa sekali dan buat dosa pula dalam syurga. Allah keluarkan aku daripada syurga dan tinggal di bumi. Tapi umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam, buat dosa di dunia, bukan sekali tapi berkali-kali. Dan umat Nabi Muhammad minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan dia ke syurga. Allahu akbar. Tuan-tuan, Nabi Adam cemburu, tuan-tuan. Nabi Adam dijadikan di syurga, tinggal di syurga, bagi makan di syurga. Sebab satu kesalahan, Allah murka kepada Nabi Adam, turunkan ke bumi dan meninggal di bumi. Di dunia, buat kejahatan di dunia, buat maksiat di dunia, dan bertaubat di dunia, mati dan husnul khatimah, Allah masukkan dia ke syurga. Allahu akbar, tuan-tuan. Apa lagi kita nak, tuan? Dan yang keempat, kata Nabi Adam, ketika aku buat dosa di syurga, aku berpakaian, aku lengkap berpakaian menutup aurat. Tapi apabila aku buat satu kesalahan saja, Allah lucutkan pakaian aku sampai aurat dah nampak sebagainya. Tetapi berbalik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Adam, ada kalanya mereka buat dosa tidak berpakaian pun. Mereka buat dosa tanpa berpakaian. Kan? Faham sendirilah dosa apa tu. Tetapi lepas sahaja keluar, boleh pakai baju, berpakaian pula ke aurat dan sebagainya, tanpa segan silu. Sebab itu, tuan-tuan, ini 4 perkara
yang menjadikan kecemburuan Nabi Adam terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tak kita tuan-tuan, untuk sebab kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta Adam dalam cerita tersebut iktibar kepada kita. Bila mana kita buat satu kesalahan, buat satu kesilapan, cepat-cepatlah bermohon ampun kepada Allah. Cepat-cepatlah istighfar kepada Allah. Cepat-cepatlah mengaku kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu baginda Nabi menyarankan kepada kita untuk bangun malam, untuk bertahajud kepada Allah. Sebab kalau kata dalam solat isyak ni tuan-tuan, kita cakap, Ya Allah, aku ni banyak dosa, Ya Allah, aku ni dalam saya juga. Kawan sebelah pandang, apa dosa dia buat yang kita mendengar. Kita pula bercanang pula tu 10 point syaitan nak masuk kita. Bercerita ke, tadi aku dengar si dia tu doa, rupanya dia pernah mencuri. Orang kampung tak tahu. Dapat pula yang doa tu pengurusi, contoh kan, contoh kat sini tempat lain lah. JK ni pula dah tak mati dengan dia lama dah. Tiba-tiba dia dengar, oh rupanya pengurusi kita tu pernah berzina dulu rupanya. Contoh habis dah tuan-tuan. Sebab dia doa kan. Kita dengar pula dalam surau dia dengar dia nangis sebagainya. Kita pun akan dengar je. Oh dia pernah tu lah kat sini tempat lain. Sebab kita digalakkan untuk bangun malam, merintihlah kepada Allah. Time tu semua orang tidur, tak sedar. Time itu tuan-tuan, Allah dekat dengan kita dan hati kita sangat sebab sangat tuan-tuan. Dan ketika itu kita mengaku kepada Allah, Ya Allah, aku ni lemah Ya Allah, banyak kesalahan Ya Allah, aku dah buat satu. Bukan Allah tak tahu, Allah tahu. Tetapi nak menunjukkan tentang kesedaran kita. Allah tahu tak dosa Nabi Adam? Tahu. Tapi kenapa Allah ajarkan doa tersebut? Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menzalimi akan diri kami. Sebab Allah pesan jangan dekat dengan pokok tersebut. Dekat juga zalim kita. Walaupun bukan sebab kita nak, tapi syaitan yang hasutkan kita, tapi kita ikut. Sebab itu tuan-tuan, syaitan, iblis tak dapat nak kontrol otak kita. Tetapi mereka hanya bisikkan kata-kata yang menyebabkan kita minat untuk buat perkara tersebut. Itu iblis. Dia akan buat rancangan yang besar. Syaitan mengkhususkan benda itu. Ataupun syaitan sebagai nafsu pun boleh, tak masalah. Contoh macam mana kita merancang untuk merompak. Kita merancang merompak cadangnya. Cakap kita buat perancangan, contoh yang mudah faham lah, perancangan sebagainya. Kita nak merompak tempat tersebut, contohnya kita dapat bank tu besar dan sebagainya. Tiba-tiba sampai waktu dekat bank, kita nampak polis banyak. Tak jadi masuk bank ni. Tiba-tiba nampak kedai emas kat tepi. Oh, cakap kat kawan sebelah, tak payahlah nampak bank tu besar sangat, bahaya. Nampak tak kedai emas tu? Nampak, kita pergi kedai emas tu cukup lah. Masa kat bank tadi, itu iblis. Dia ajak kita untuk merompak benda yang besar dan sebagainya. Sampai pada destinasi, kita dah belah bagi dah. Nak bank tu besar sangat, tak pun tangkap pula. Tengok kedai emas tu kecil, orang tak ramai, sedang pun. Yang khususkan itu, itulah nafsu ataupun syaitan laknatullah. Itu perbezaan dia. Mereka hanya ajak. Tapi yang ikut siapa? Kita lah tuan-tuan. Sebab itu dengan doa ini tuan-tuan, kita panjatkan dengan penuh penghayatan, penuh pengharapan kepada Allah. Allah akan ampunkan dosa kita insya-Allah. Yang penting tuan-tuan, hati kena bersih, kena jujur. Walaupun Allah tahu apa kita buat, tapi kita kena mengaku sendiri, tak menunjukkan kesungguhan kita. Jadi Allah ajar kepada Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kalau kau tak ampunkan aku ya Allah, tak ampunkan kami ya Allah, wa tarhamna, dan tak rahmati kami ya Allah, kami jadi orang yang rugi. Sebab apa? Kita solat tuan-tuan, kita baca Quran, kita sedekah dan sebagainya, sia-sia. Sebab apa? Sebab kita tak mohon ampun kepada Allah dan Allah tak ampunkan kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Panjatkan doa kepada Allah. Walaupun doa macam-macam boleh buat tuan-tuan, tetapi doa para nabi, doa para rasul itu doa yang terbaik. Sebab dia pimpinan, didikan daripada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak doa Melayu boleh, tak masalah, tapi letakkan doa para nabi, letak dalam Al-Quran itu lebih terbaik. Sebab walaupun kulli doa khair, setiap doa itu baik, tapi yang terbaik adalah doa daripada Al-Quran. Kita ajukan dalam bahasa Arab, itu doa yang terbaik. Jadi kita baca, fahamkan maksudnya. Saya ulang kembali. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi, anfusana, akan diri kami, wa illam taghfir lana, dan kalau Kau ya Allah tak mengampunkan kami ya Allah, wa tarhamna, dan tak merahmati kami ini, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami ini akan jadi orang yang rugi. Bukan saja rugi di dunia, tapi rugi di akhirat nanti. Jadi saya rasa cukuplah perkongsian pada malam ini berkaitan tentang rintihan dan taubat Nabi Adam, untuk kita mengambil iktibar sungguh-sungguh. Dan ingat, Nabi Adam pun doa dengan menyebut, Ya Allah haqqi Muhammad, dengan keberkatan dan rahmat Muhammad. Jadi kita doa juga tuan-tuan, mulakan dengan selawat ke atas baginda Nabi SAW, dan tutup juga dengan selawat ke atas baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah terima, Allah memberikan keampunan kepada kita, sekalipun dosa yang kita buat sebanyak buih di lautan. Jangan risau tuan-tuan, Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim, innallaha wa tawwabin, sebagainya. Allah sukakan orang yang bertaubat, Maha Pengampun, Maha Penyayang tuan-tuan. Jangan putus asa, teruskan doa hari-hari kepada Allah. Sekalipun kita ulang beratus kali pun, itu menunjukkan kesungguhan dan komitmen kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ini mudah-mudahan ada buah yang tuan-tuan nak buat balik, sampaikan kepada anak isteri kita di rumah. Teruskan berdoa. Sekarang ni mungkin bertambah balik pandemik yang berlaku, mungkin kelalaian kita juga tuan-tuan. Jadi minta ampun kepada Allah. Mungkin sebab kalau tidak tuan, kita sendiri kadang-kadang tuan-tuan, zaliman kita dan sebagainya, kita tak tahu. Mungkin kita nak mengata orang dan sebagainya, akibatnya tambah balik. Walaupun berada di negeri yang jauh dengan kita, tapi dia ibarat tuan-tuan, bila sana kena, satu Malaysia juga kena tuan-tuan. Jadi kita minta ampun kepada Allah, istighfar sungguh-sungguh, mengaku kesilapan kita. Mudah-mudahan dengan kejujuran kita, Allah akan hilangkan, lenyapkan pandemik ini secepat mungkin, untuk kita mudah beribadat, untuk mudah kita berurus niaga, beramalan dan sebagainya, dan kembali Malaysia aman dan menjaga baik tuan-tuan. Allah rahmat dan berkati insya-Allah. Mudah-mudahan sekian daripada saya. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.